IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Bagi memastikan kemajuan di tanah Palestin yang diduduki, tindakan Zionisme, pencerobohan, penjajahan dan penindasan berterusan yang dilakukan oleh rejim Zionis Israel mesti ditamatkan. Justru menurut ahli akademik British Palestine dan aktivis politik Dr. Azam Tamimi, apabila lebih ramai mempunyai pengetahuan lebih mendalam mengenai akar umbi kepada konflik, ia mampu menguatkan kedudukan dan pendirian mereka berhubung isu Palestin. Semasa perbincangan meja bulat mengenai Palestine Moving Forward and Solution yang diadakan secara dalam talian, beliau turut berkata satu perkembangan yang baik apabila perjuangan rakyat Palestin kini semakin mendapat sokongan pelbagai pihak di seluruh dunia. Kerajaan Negeri Kedah akan mengemukakan permohonan kepada pihak kerajaan pusat supaya lebih banyak klinik dan pusat kesihatan swasta diberikan kelulusan sebagai pusat pemberian vaksin PPV bagi mempercepatkan lagi proses vaksinasi di Negeri Kedah. Sehubungan itu, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor berkata, langkah berkenaan juga bagi meringankan beban petugas kesihatan di PPV. Kementerian Kesihatan sedia ada yang ketika ini beroperasi pada tahap maksimum, terutama di kawasan berkependudukan tinggi seperti di daerah Kota Star dan Kuala Muda. Bercakap kepada pihak media selepas melawat PPV Dewan Kenangan Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah, beliau juga berkata pembabitan pihak swasta sebagai PPV masih kurang ketika ini di negeri Kedah dengan terdapat 5 buah klinik diluluskan untuk tujuan itu dan setiap satunya hanya berupaya memberikan suntikan kepada kira-kira 30 penerima vaksin pada setiap hari. Kapasiti penggunaan katil untuk pesakit COVID-19 termasuk di unit rawatan rapi ICU serta penyakit-penyakit lain di negeri Terengganu masih mencukupi setakat ini. Sehubungan itu, menurut Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Nur Azimi Yunus, terdapat 436 katil yang dikhaskan untuk merawat kes COVID-19 di 3 buah hospital iaitu 236 katil di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Hospital Setiu 76 dan Hospital Hulu Terengganu sebanyak 124 katil. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 4 Mei 2012, Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz buat pertama kali telah mengadakan program khidmat masyarakat bagi memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar. Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz telah mengadakan 2 program khidmat masyarakat yang melibatkan golongan gelandangan. Seramai 15 orang pelajar lelaki dan 8 orang guru pengiring telah menyertai program tersebut. Ia diadakan bertujuan untuk memupuk sikap prihatin dalam diri pelajar terhadap golongan yang kurang berkemampuan. Ia juga diharap dapat mendidik jiwa pelajar supaya mengisafi kelemahan diri di sisi Allah SWT sekaligus bersyukur dengan nikmat yang telah dikurniakan. Para pelajar dan guru yang terlibat telah dipecahkan kepada 3 kumpulan dan bergerak ke beberapa buah lokasi yang berbeza. Sesungguhnya, program tersebut dapat mendidik para pelajar menanam keprihatinan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Pencegahan masalah pertumbuhan bermula dari awal kehamilan. Para ibu perlu mendapatkan pemeriksaan berkala di klinik kesihatan. Pengambilan makanan yang kaya dengan nutrien amat penting agar memastikan berat badan bersesuaian sepanjang kehamilan. Amalan menyusukan anak dengan susu ibu sahaja selama 6 bulan pertama mampu mencegah masalah pertumbuhan. Berikan makanan pelengkap kepada anak seawal usia 6 bulan di samping meneruskan penyusuan ibu sehingga anak berumur 2 tahun. Bawalah anak kita ke klinik kesihatan secara berkala untuk pemeriksaan kesihatan penilaian pertumbuhan mereka. Sayangi anak kita dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan mereka dengan gaya hidup yang sihat dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk semua sahabat pendengar IKIM tak kira mana jua anda berada. Alhamdulillah rezeki untuk kita bersama sekali lagi di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kerana terus menjadikan Radio IKIM teman anda, tak kira di rumah ataupun di mana jua. Moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan untuk semua insya-Allah. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi, Hazwan Shah dan juga Sufian Amrin untuk perkongsian Warna Pagi 4 jam telah pun mereka kongsikan masa mereka bersama dengan anda. Moga-moga banyak manfaat dan kebaikan yang telah mereka kongsikan insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati jam pertama ini nanti kita bakal kongsikan perkongsian sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, Manusia Tahsinul Ibadah, yang mana anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM, dan pastinya kami bawakan kepada anda secara langsung juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Moga-moga asbab daripada soalan-soalan anda yang anda ajukan menjadi kebaikan untuk rakan-rakan yang lain juga insya-Allah. Jom ajukan soalan anda di FB IKIM FM nanti boleh, di YouTube channel juga boleh anda ajukan soalan di situ, dan satu lagi platform di WhatsApp IKIM di 011 29 004 004 011 29 004 004. Jom kita mulakan perkongsian kita pada hari ini sebelum kita nak bersama dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam Tahsinul Ibadah. Jom kita dengarkan Robbani saat ini dengan Mencintaimu. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Cintaku tiada bersaksi, mendesak iman meninggi. Ya
Yakin ku tidak bermimpi adanya dirimu Nabi. Cintaku apabila menyaksi membuat rindu nan tinggi, mendamba kasihmu Nabi, sinar dahaga apabila pergi. Namanya terpahat di hati. Alhamdulillah aku memuji di kurnia selawatnya Nabi. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام. mata yang sabar menangisi rinduan Nabi tak berperi. Bak jasadnya terlihat nyata di An-Nabawi, rumah yang mulia. Ya Allah, engkaulah saksi, namanya bertakhta di hati, jadi bekal ke akhir nanti, moga bertemu di alam abadi. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempat sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Penyampai berkaliber.
Salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Pengisian bermutu, inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Dalam menghadapi penularan penyakit COVID-19, kita juga berhadapan dengan situasi penularan berita palsu. Media sosial memudahkan kita berkongsi maklumat dan berita. Bagaimanapun, apa sahaja yang hendak dikongsikan perlu disemak kesahihannya terlebih dahulu. Dalam Islam, perkara ini disebut sebagai tabayyun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 6 surah Al-Hujurat. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Ada beberapa langkah yang boleh kita gunakan untuk proses tabayun. Pertama, elakkan daripada terus memanjangkan berita yang diterima dengan serta-merta. Semak dahulu siapa penulisnya untuk memastikan penulisan itu berautoriti. Lazimnya berita palsu tidak menyatakan identiti penulis asal. Kedua, semak berita yang diterima dengan melakukan rujukan silang kepada sumber media yang mempunyai kredibiliti. Sekiranya berita yang sama dilaporkan dalam media yang berkredibiliti, maka kebolehpercayaan berita yang diterima itu adalah tinggi. Ketiga, kebanyakan berita palsu tidak ditulis dengan baik. Banyak kesilapan boleh dikesan dalam berita tersebut. Misalnya, kesalahan ejaan dan nahu, kesalahan fakta serta gambar yang tidak disunting dengan kemas. Semua ini adalah antara tanda kemungkinan berita yang disebarkan itu palsu. Akhir sekali, jika kita tidak dapat mengesahkan berita yang diterima, adalah lebih baik untuk tidak menyebarkan berita itu. Dah lagi jika kita sendiri curiga dengan kesahihan berita itu. Dalam kata lain, jika tidak pasti, jangan kongsi. Janganlah kita menjadi ejen penularan berita palsu. Sebaliknya, bertanggungjawab terhadap semua berita yang dikongsikan. Hanya dengan rasa tanggungjawab ini, kita akan dapat menghentikan penularan berita palsu.
عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati seekor bangkai kambing yang dihadiahkan kepada Maula Maimunah daripada sedekah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kamu tidak manfaatkan kulitnya?" Mereka menjawab, "Ia adalah bangkai." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya diharamkan makanannya sahaja." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha amanah. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Lalu terheritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya kisah 1000 duka. Ku harap sudah berlalu, tak ingin lagi ku ulangi kembali gerak dosa yang menghiris hati. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas.
taubat sering kukir, namun pengampunanmu tak pernah bertepi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang al-bajwa buta. Lalu terhiritlah aku dilorongkan lisan, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selalu tersyukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menerusi perkongsian kita pada hari ini, tak lain tak bukan kita bakal bersama menerusi Tahsinul Ibadah. Dan pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat pendengar. Kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kami untuk perkongsian pada hari ini. Dan Alhamdulillah untuk perkongsian kita mulakan untuk sesi soal jawab kita pada hari ini. Kita ada soalan-soalan yang bakal sahabat-sahabat ajukan di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Ustaz, kita mulakan dengan sedikit mukadimah Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Nurhayati Faradi selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia ini, perkara yang sangat penting untuk kita jaga, kita pelihara, iaitu menjaga hubungan kita dengan manusia. Sebagai untuk meringkaskan mukadimah ini, kita amalkan pesanan Rasulullah. Mudah sahaja. Tak minta banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam adalah seseorang yang orang-orang Islam yang lain selamat daripada gangguan lidahnya dan gangguan tangannya. Kalau kita tidak mampu memberi,
janganlah kita menyusahkan. Kalaulah kita tidak mampu bercakap yang manis, lebih baik kita diam. Kalau kita tidak dapat membantu daripada segi harta, maka kita boleh bantu dari segi pekerti akhlak yang mulia. Jadi paling kurang kita ini mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, iaitu pastikan jangan ada sesiapa daripada kalangan orang Islam yang mendapat gangguan, yang tersakiti kerana lidah kita ataupun kerana tangan kita. InsyaAllah kalau kita amalkan perkara ini, kita selamat. Kita selamat di hari akhirat kelak. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian mukadimah kita pada hari ini. Dan kita nak buka saat ini ruangan untuk sahabat-sahabat pendengar kita bertanyakan soalan, mengajukan soalan di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM, dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Soalan pertama Ustaz datang daripada sahabat kita dari Sungai Petani, Encik Zaki. Ustaz kata, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kalau kita bagi zakat sendiri dan hanya untuk satu golongan asnaf saja, sah tak zakat kita tu Ustaz? Zakat dan asnaf adalah merupakan pelajaran kita minggu lepas. Antara yang kita sentuh minggu lepas perihal isti'ah. Kalau masih ingat lagi perkataan isti'ah, iaitu isti'ah itu merujuk kita menyeluruh. Kita mengumumkan pemberian kepada semua asnaf. Kita mengumumkan pemberian kepada semua asnaf. Maka pada asalnya dalam mazhab al-Imam Syafi'i, zakat seseorang itu kalau dia agihkan, dia pemilik harta, dia pemilik zakat, dia agihkan, maka hendaklah berikan kepada semua asnaf yang ada. Kalau di persekitarannya asnaf yang ada itu jumlahnya 5 kumpulan asnaf, maka perlu diratakan kepada 5 kumpulan. Kalau yang ada di persekitarannya itu kurang daripada itu, maka sejumlah itulah yang perlu diratakan. Namun dinukilkan oleh ulama-ulama kita yang terkemudian ini, mutaakhirin istilahnya, bahawasanya ada beberapa masalah yang difatwakan bukan seperti yang muktamad di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, maknanya boleh diamalkan, iaitu antaranya memberi zakat kepada satu asnaf sahaja. Bahkan memberi zakat itu kepada satu individu sahaja. Jadi mereka yang ingin memberikan kepada satu individu sahaja daripada kalangan asnaf ataupun kepada satu asnaf sahaja. Contoh, zakat dia salurkan kepada asnaf orang yang berhutang sahaja. Ataupun zakatnya dia salurkan hanya kepada asnaf fakir miskin sahaja. Maka dia perlu tahu atas dasar apa amalannya. Maka saya sebutkan, ini yang disebutkan oleh salah seorang daripada ulama Syafi'i daripada Yaman yang dipanggil Ibnu Ujail, yang memfatwakan bahawasanya diberikan zakat itu kepada satu asnaf sahaja ataupun satu individu. Amalan ini ataupun pandangan ini kita boleh amalkan kalaulah jumlah zakat kita itu sedikit. Sekira-kira kalaulah kita berikan kepada jumlah yang besar daripada kalangan individu asnaf, maka perolehan setiap individu itu terlalu sedikit. Misalnya, zakat kita tahun ini RM200. Kalau RM200 itu kita berikan kepada, misalnya asnaf di sekeliling kita itu ada 5 kumpulan asnaf.
Daripada setiap kumpulan 3 orang. 5 kali 3, 15. Jadi kalau RM200 diberikan kepada 15 orang, maka dia terlalu sedikit yang diperolehi oleh asnaf tersebut. Maka bolehlah kita amalkan memberi jumlah RM200 itu hanya kepada satu individu, ataupun bahagikan kepada hanya satu asnaf yang di dalamnya ada 3 orang paling kurang, boleh diamal. Tapi kalau zakat kita besar, kita syarikat kita besar, kan, jumlah zakat kita sampai 10,000, mungkin 20,000, 30,000, 100,000, maka tidak sayugialah, tidak sepatutnya lah untuk kita mengamalkannya, kerana kalau kita agihkan kepada jumlah 15 misal yang kita berikan tadi, tetap perolehan setiap individu itu cukup, maknanya berbaloilah yang dia dapat itu dalam perkara melangsaikan atau melunaskan keperluan dan hajatnya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan sambungan kiranya untuk apa yang kita pelajari minggu lepas. Dan seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni Ustaz di WhatsApp Wikim. Ada 2 soalan. Soalan pertama, adakah bulu kucing najis? Bagaimana sekiranya pakaian atau sejadah yang terkena bulu kucing Ustaz? Ini soalan pertama. Adakah bulu kucing itu najis? Sebelum saya menjawab tentang bulu kucing, Nabi ditanya tentang bekas-bekas daripada kucing. Ini pada zaman Rasulullah. Maka Nabi menyifatkan kucing ini sebagai binatang yang innahu minat tawafina alaikum wa tawafat atau kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya kucing itu adalah termasuk binatang yang selalu berkeliling di persekitaran kamu. Sama ada yang jantannya, sama ada yang betinanya. Maknanya kucing ini adalah binatang yang dia akan ada saja di persekitaran kamu dan dia mesra dengan kamu, keluar masuk rumah kamu. Itu sebagai satu faedah bagi peminat kucing. Daripada hari ini kita pun akan bertambah sayanglah kepada kucing-kucing yang kita bela, kerana Nabi sifatkan kucing ini sebagai binatang yang jinak, yang selalu keluar masuk berkeliling di persekitaran kita. Kita kembali kepada soalan yang ditanya. Saya jawab dengan satu hukum umum. Apakah hukum umum tersebut? Bulu binatang yang tidak boleh dimakan. Bulu binatang yang tidak boleh dimakan apabila tercabut ia ketika hidupnya binatang itu, maka hukumnya adalah najis. Bulu binatang yang tidak boleh dimakan apabila tercabut ia ketika hidupnya binatang itu, maka hukumnya najis. Maka kucing adakah termasuk di bawah kategori ini? Bulu kucing termasuk, kerana kucing adalah jenis binatang yang tidak boleh dimakan. Justru bulu kucing hukumnya adalah najis. Cuma, ada cuma pula. Kalaulah kita ni memang jenis kumpulan kucing. Orang gelar kucing apa? Oyen. Kucing. Jadi bila orang bela kucing, adalah bulu tak dapat elak dah. Dia berguling-guling atas kapet rumah kita tu, adalah melekat-lekat bulu kucing. Hukum asalnya bulu kucing itu najis. Ya, betul. Tetapi kalaulah kita ni berada dalam situasi yang kalau dalam fiqh itu disebut umumul balwa. Maknanya suatu keadaan yang mana sukar untuk kita elakkan. Banyak sangat najis tersebut yang merata-rata. Kalau kita nak elakkan, esok ada lagi. Nak elakkan, kita sapu, ada lagi. Kalau sampai ke tahap umumul balwa, maka dia dimaafkan. Dia najis, tetapi dimaafkan. Dengan maksudnya apa?
kalaulah satu orang itu dia solat terbijak dan seumpamanya, maka dimaafkan. Okey? Dimaafkan. Jadi kalau satu orang tu dia dah ambil wudu, dia pergi belai kucing dia. Bila dia belai kucing dia, tercabut bulu di tangan dia. Adakah dia boleh terus sembahyang? Tak boleh. Sebab apa? Dia boleh elakkan. Nak belai tu sebelum sembahyang. Bukan sebelum sembahyang, sebelum ambil wudu. Atau selepas habis sembahyang. Ni nak sembahyang tahu ni tangan basah. Kalau belai nanti tercabut bulu dia. Jadi ini termasuk dalam situasi boleh dielakkan. Bukan umumul balwa yang saya nyatakan tadi. Maka tidak dimaafkan. Apa yang dia perlu lakukan? Pergi basuh tangan dia. Kemudian barulah masuk mengerjakan solat. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Maknanya tak perlulah Ustaz kan nak ambil wuduk sekali lagi. Itu pasti. Baik, tidak perlu untuk ambil wuduk sekali lagi. Baik, seterusnya Ustaz, soalan kedua daripada sahabat kita yang sama Ustaz. Soalan keduanya, adakah semua solat sunat rawatib diafdalkan buat 4 rakaat? Dan sekiranya iya, adakah afdal dengan 1 salam ataupun 2 salam Ustaz? Adakah semua solat sunat rawatib afdalnya buat 4 rakaat? Tidak. Bukan semua sunat rawatib, maksudnya qabliyah dan ba'diyah, ada yang bilangannya 4 rakaat. Bukan. Contohnya qabliyah maghrib tidak disunatkan 4 rakaat. Hanya jumlahnya 2 rakaat sahaja. Qabliyah subuh 2 rakaat sahaja. Maka menjawab soalan yang dinyatakan tadi, adakah semua solat sunat rawatib disunatkan 4 rakaat? Jawapannya tidak. Apa jawab soalan lanjutan tadi? Kalau 4 rakaat, adakah afdal 1 salam atau 2 salam Ustaz? Adakah afdal 1 salam ataupun 2 salam? Saya menjawab dengan kaedah. Saya menjawab dengan kaedah ni supaya dia tersemat dan terpatri di dalam hati. Dia mudah nak ingat. Iaitu makana aktsara fi'lan kana aktsara ajran. Sesuatu yang banyak perbuatannya, banyaklah pahalanya. Sesuatu yang banyak perbuatannya, banyaklah pahalanya. Lebih kurang bunyi kaedahnya seperti itu. Dan kaedah ni secara umumnya begitulah. Secara umumnya, maksudnya kebanyakan keadaannya begitulah kaedahnya. Maka cuba kita fikir dan tilik. Kalau kita solat 4 rakaat dengan 1 salam, dengan kita solat 4 rakaat 2 salam, yang mana lebih banyak perbuatannya? Yang 2 salam. Yang 2 salam. Maka di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, tanpa membezakan sembahyang siang ataupun sembahyang malam, adalah disunatkan untuk kita mengerjakan solat secara mengasingkan 2 dan 2. Kerana apa? Jelas. Bila 2 salam, dia ada 2 salam lebih berbanding 1 salam. Dan bila 2 salam, dia ada 2 tasyahud akhir. Betul tak? Dia ada 2 tasyahud akhir. Dia ada 2 takbiratul ihram. Dia ada 2 doa iftitah. Maka makana aktsara fi'lan kana aktsara ajran. Barang yang banyak perbuatannya, maka banyaklah pahalanya, insya-Allah. Baik, mudah untuk ingat insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita akan berhenti seketika, sekejap saja untuk anda rakan mendengar. Teruskan soalan-soalan anda, mana yang sempat kita akan jawabkan. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Ustaz Syarizan Daud Aturabi untuk motivasi pagi. Mari kita juga gunakan peluang ini untuk mantapkan. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Sunnah menjadikan anda seorang yang jenius. Kenali rasional cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram untuk perkongsian kita pada hari ini, yang mana soalan-soalan anda boleh ajukan di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 01129004. Ustaz, nak sikit penjelasan lebih lanjut lagi tentang solat rawatib tadi Ustaz. Kalau boleh Ustaz detailkan, boleh tak? Antara solat rawatib yang 4 rakaat ni, waktu solat mana je Ustaz? Jadi sembahyang rawatib di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i ada yang sembahyang rawatib yang muakkad. Ada sembahyang yang rawatib yang tidak muakkad. Kalau kita bilang sembahyang rawatib sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, lepas zuhur 2 rakaat, dah berapa? 6. Dah 6. Kemudian sebelum isyak 2 rakaat dan juga lepas isyak 2 rakaat. Ini yang disebut sebagai muakkad. Kemudian ditambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur, maksudnya 4 lah. 2 rakaat selepas zuhur, zuhur pun 4 juga. 4 rakaat sebelum daripada solat asar. Maka ini yang disunatkan untuk kita melaksanakannya sebanyak 4 rakaat. Adapun sebelum subuh 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, itu jumlahnya 2 rakaat. Maknanya isyak tu Ustaz, lepas isyak tu 2 rakaat saja? 2 rakaat. Baik, sebelumnya pun 2? Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz, jelas. Seterusnya kita ada soalan daripada rakan kita di WhatsApp IKIM, Nur Hayati Ismail daripada Melaka Ustaz. Katanya, saya dan suami solat berjemaah. Selesai solat baru suami terperasan ada stiker di kakinya. Perlu ke sahabat kita ni sebagai makmum mengulangi solat tersebut Ustaz? Dalam situasi ini, imam sahaja yang perlu mengulang solatnya. Imam sahaja yang perlu mengulang solatnya, adapun makmum tidak perlu mengulangi solatnya. Kerana di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kalau kita semayang di belakang imam yang sebenarnya wuduk dia tak sempurna, ataupun sebenarnya dia tak ada wuduk, dia terlupa, dia ingat masih ada wuduk, rupanya tak ada wuduk, maka selepas selesai solat barulah perkara itu diketahui. Maka apa? Maka yang perlu mengulangi solat tersebut hanyalah yang terlibat saja. Yang terlibat itu maksudnya imam yang tak ada wuduk itu sahaja. Adapun makmum, maka dia tidak perlu mengulangi salatnya. Ini adalah pendapat yang muktamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Baik, seterusnya Ustaz daripada Puan Rohani, soalannya, bolehkah kita solat jenazah gaib untuk orang tua kita yang telah meninggal masa kita kecil-kecil dahulu Ustaz? Orang tua kita yang telah meninggal masa kita kecil-kecil dahulu, dia solat ni apabila jenazah telah meninggal dunia. Apabila jenazah telah meninggal dunia, bukan meninggal dunia, telah dikebumikan. Apabila jenazah telah dikebumikan, kita tak dapat solat kepada dia. Tak dapat solat. Kerana apa? Kerana dia jauh daripada kita, ataupun kita tak ada di tempat itu pada ketika tersebut.
Jadi kalau kita ingin mengerjakan solat untuk jenazah tersebut, apa yang kita boleh lakukan? Kita solat di kubur. Pergi di kubur, berdiri dan solat. Jadi itu boleh dilakukan untuk datuk kita yang kita tidak sempat mengerjakan solat jenazah untuk dia. Tapi dengan syarat. Dia ada syarat dia. Kalau kita hendak berbuat demikian, iaitu solat di kubur. Saya cerita solat di kubur ni, bukan solat gaib. Solat di kubur. Kalau kita hendak berbuat demikian, kita hendaklah pada semasa dia meninggal dunia tu, kita ini sudah baligh. Tapi kalau semasa dia meninggal dunia, kita pun tak wujud lagi, moyang kita tak lahir lagi, maka tidak ada tuntutan ataupun tidak disyariatkan untuk kita mengerjakan solat jenazah di atas kubur mereka. Jadi begitulah kaedahnya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada Nur Azlani. Kata, dia pernah dengar kita perlu bezakan solat fardu dan solat sunat. Apakah hukumnya baca doa iftitah? Saya rasa ketika solat sunat itulah Ustaz. Membaca doa iftitah adalah perkara yang sunat tanpa ada perbezaan antara adakah sembahyang itu sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Hukumnya sunat sama sahaja. Baik, seterusnya Ustaz, soalan daripada Zulkifli Yusof. Zulkifli Yusof tanyakan, adakah sakit ketika nak beranak termasuk dalam dibolehkan solat jamak Ustaz? Adakah sakit ketika nak beranak termasuk dalam dibolehkan solat jamak? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dalam kitab-kitab yang umum di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, keadaan yang kita boleh solat jamak ni ada dua saja. Yang pertama musafir dengan syarat-syaratnya. Yang kedua ketika hujan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun mengerjakan solat jamak kerana sakit, maka dia merupakan pandangan yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu di sisi beliau sebagai ikhtiar beliau boleh mengerjakan solat jamak sekiranya seseorang itu sakit. Tetapi bukan semua bangsa sakit boleh kita mengerjakan solat jamak. Bukan semua jenis sakit. Oh, saya pening kepala lah, jadi saya nak solat jamak. Bukan. Kaki saya luka lah, maka saya ingin melaksanakan solat jamak. Tidak. Yang sakit yang boleh dikerjakan solat secara jamak hanyalah sakit yang, saya bagi formulanya, jenis-jenis sakit yang adalah suatu perkara yang sangat sukar bagi pesakit tersebut untuk mengerjakan setiap solat pada waktunya. Untuk apa? Mengerjakan solat pada waktunya. Dia adalah sakit yang kalau dia nak mengerjakan solat pada waktunya, maka dia adalah sangat sukar dan boleh memudaratkan. Misalnya. Maka kalaulah begitu kaedahnya, menurut tilikan kita, kalau sakit beranak tu adakah termasuk dalam kategori ni? Maka dia berbeza-beza ikut orang. Maka kalau seseorang itu begitulah situasi sakit beranaknya, maka berdasarkan ikhtiar dan pandangan Imam Nawawi, dia boleh menjamakkannya. Dia boleh apa? Menjamakkannya tanpa mengkasarkannya. Tanpa khilaf. Ini tak ada perselisihan bahawasanya tidak boleh seseorang itu mengkasarkan solatnya kerana sakit. Yang ini tidak ada sebarang khilaf ataupun perbezaan pandangan. Yang ada tadi itu adalah perihal apa saya sebutkan, iaitu jamak
kerana sakit. Sebenarnya dalam matan Zubat ni, dalam matan Zubat kita dah belajar ke bab solat jamak? Dah. Kita sudah mempelajari bab solat jamak. Misalnya saya depan saya ni ada kitab, jadi saya baca sedikit teks dalam matan Zubat. Dalam bab solat jamak, iaitu kata pengarang fi maradin qaulun huki wa quwi wa ikhtarahu Hamdun wa Yahya Nawawi. Dalam masalah sakit ada satu pandangan yang dihikayatkan dan diperkuatkan. Maksudnya pandangan ini dan pandangan ini dipilih oleh siapa? Pertama dipilih oleh Hamdun Al-Khattabi, dan yang kedua pandangan ini adalah merupakan ikhtiar Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau seseorang itu mengamalkannya, dia perlu tahu sandarannya. Adapun asal di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, seperti yang saya nyatakan tadi, untuk boleh melakukan jamak hanyalah dua keadaan sahaja, iaitu musafir dan juga hujan. Kedua-duanya mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya, kalau satu orang itu dia sakit sangat, sakit nak beranak, sekira-kira dia tak mampulah nak solat dengan sempurna, mungkin sampai satu tahap untuk bergerak mengambil air semayang pun tak mampu, kerana tak ada siapa boleh bantu dia misal. Khususnya sekarang lagilah sukar. Maka nak bergerak ambil wuduk pun tak boleh misal. Maka apa yang wanita ini boleh lakukan, dia solat seperti solatnya orang sakit. Apa maksud seperti solatnya orang sakit? Kalau tak mampu berdiri, duduk. Kalau tak mampu duduk, baring. Tak mampu baring, mengiring. Mengiring lagi berat daripada baring, kan? Jadi dia buat. Tapi kalaulah dia solat tanpa wuduk misalnya, kerana tak mampulah nak buat, waktu kalau tunggu memang habis, ataupun dia tak mampu nak bersihkan tubuh dia daripada najis, dia tak mampu menghadap kiblat, contoh, dia solat juga, dan solat itu kita panggil dalam istilahnya solat menghormati waktu, dan hendaklah dia mengulangi solat tersebut kelak apabila dia sudah suci. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk panduan yang diberikan. Seterusnya kita ada soalan seterusnya daripada sahabat kita ni Ustaz. Okey, kata Ustaz, untuk asnaf gharimin itu macam mana? Jenis hutang yang macam mana dan boleh dapat bantuan asnaf tu Ustaz? Asnaf yang berhutang. Jadi asnaf yang berhutang ni, ada orang yang dia berhutang untuk urusan peribadi. Dan yang kedua, ada orang yang berhutang untuk urusan maslahat awam. Contoh, dia berhutang untuk bina jambatan kat kampung dia, misal. Dia berhutang untuk buat masjid di tempat dia, misal. Dia berhutang untuk buat jalan. Ini dipanggil maslahat awam. Jadi orang yang berhutang untuk urusan peribadi, dia termasuk dalam asnaf gharimin kalau dia itu miskin. Apa maksud kalau dia itu miskin? Dia tidak mempunyai apa-apa yang boleh